bangga. Tujuan Nabi sebut bukan nak bangga tu, nak tahu awal-awal lagi kalau orang nak tuduh Nabi Muhammad. Dia sebut dia nak sah tu. Contoh jangan ngaku dia ada kata macam ni. Tak sah pun. Peranan. Anak baru kata macam ni. Contoh kalau anak kata tadi anak baru ambil kata macam ni, bukan nak sah. Bukan nak sah nak apa? Nak menunjuk dah. Bukan nak sah nak menunjuk je. Kalau kita begitu, tapi Nabi Muhammad ni dia mengaku awal-awal lagi dia nak tolak tomahan daripada orang jahil. Kalau mereka nak tuduh Nabi Muhammad sebut ni adalah kerana Nabi Muhammad nafsu, bukan. Hakikat realiti memang begitu. Hari akhirat Nabi ni memegang bendera pujian yang mana tak ada pada manusia lain. Itu yang kedua, yang ketiga, lebih kurang yang kedua juga Nabi sebut siapa yang lahir daripada Nabi Adam AS, semuanya berada di bawah bendera yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Nabi sebut aku ni telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa aku yang lalu ataupun yang lepas akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kenyataan ini tidak Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada nabi-nabi lain. Tapi pada Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala sebut awal-awal lagi Muhammad ni dosa dia lepas ataupun akan datang memang dapat damai min dzambik wa ma ta'akhkhara, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tak. Kalau kita kan hanya confirm tak ada dosa, kita terus syurga lah. Kalau kita ni bukan kita dah. Kita Nabi kita nak buat. Baik, nombor 6. Itu nombor 5. Nabi ni orang yang mula-mula memberi syafaat dan juga diiktiraf sebagai orang yang pertama yang akan memberi syafaat. Dan hari akhirat ni ramai orang boleh bagi syafaat. Orang mati syahid boleh bagi syafaat. Orang yang menghafal Quran boleh bagi syafaat. Ramai yang boleh bagi syafaat. Cuma mula-mula mukadimah pada nak start bagi syafaat ni mari daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tak mula syafaat dia, orang lain jadi tutup belaka. Ada. Habis syafaat Nabi tu barulah ada syafaat yang kecil-kecil daripada mereka telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan bagi syafaat lah. Dan Nabi ni dia pegang ibu kepada syafaat. Ada kunci yang paling besar sekali kepada syafaat. Syafaat umum. Mana semua umat ni kepada syafaat tersebut. Minta kepada Nabi Adam tak boleh beri. Minta kepada Nabi Ibrahim tak boleh beri. Tak bagi belaka. Sebab dia kata pada dosa. Tapi mari kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dia sebut, ya orang yang mencari itu aku. Nabi Muhammad sebut. Yang keenam, kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, Nabi ni dia melebihkan umat dia berbanding dengan dia sendiri. Nabi ni dia ada satu senjata. Senjatanya adalah apabila Nabi doa confirm dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad ni dia kono doa dia. Sebab dia nak guna doa tersebut pada hari akhirat kelak. Dia nak doa kepada umatnya. Nabi lain doa apa dah? Habislah senjata. Tapi Nabi kita dia tahu kita lah. Baik, yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala ni bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Bersumpah dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak bersumpah dengan nama ataupun dengan batang tubuh Nabi-Nabi yang selain daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ni Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan dia. Sumpahan membawa maksud besarnya ataupun mulianya Nabi Muhammad SAW. Demi umur kamu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut la'amruka. Yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-8 boleh masuk hari ni. Dia buka muka surat 18. Wa minha, dan di antaranya Allah Ta'ala wa qarrahu fi nidaihi fanadahu bi ahabbi asma'ihi wa asna awsafihi wa qala ya ayyuhan nabi, surah Al-Anfal ayat 7, ya ayyuhar rasul, hingga ke akhir. Baik, yang ke-8 ialah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala wa qarrahu, memuliakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nidaihi, dalam panggilan ataupun seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama yang paling cantik sekali, nama ataupun panggilan yang paling mulia sekali. Wa asna awsafihi, dan juga sifat yang paling cantik yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada nama yang paling comel ataupun sifat yang paling mulia yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, Allah SWT sebut. Maknanya ni adalah nama-nama ganti kepada Muhammad, maknanya dipanggil Nabi.
Boleh je Allah Subhanahu Taala nak panggil ya Muhammad, tapi Allah Subhanahu Taala ni tak pernah panggil ya Muhammad. Panggil ya Nabi, ya Rasulullah. Ataupun dalam ayat lain, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maksud orang yang berselimut tu Nabi lah, bukan kita. Jangan suruh kita pula. Tak, kalau kita berselimut sama suruh kita. Tak. Kalau kita ni ya ayyuhal sarbaga. Baru sebenarnya subuh kelapai lagi. Bukan pokok kita. Tapi Nabi ni ya ayyuhal muzammil. Allah SWT nak kejut Nabi Muhammad SAW. Ada dalam satu riwayat, Nabi Muhammad ni dia tidak tahan dengan cercaan ni awal-awal ni. Duduk fatrah di antara fatrah Nabi rahsia dengan mula-mula Nabi isytihar dia ni sebagai seorang Rasul. Setelah Nabi buat suatu isytiharan, pertabalan dia ni Rasul, Nabi mula mendapat kecaman daripada musyrikin Quraisy. Nabi tak tahan, kuatnya kena kecam. Lek sekadar Nabi slim. Oh bos tak nak diri kita tu masih cara toga. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nabi dikejukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal muddathir, ini juga panggilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Muddathir. Wa hadhil khasisatu lam tasbut li ghairihi. Dan khususiah ini tidak disebut kepada selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nabi-nabi lain tidak dapatlah panggilan seumpama tersebut. Bal thabat anna kulla minhum nudiya bisma'ihi. Bahkan nabi lain yang tabiknya, yang apa yang kita dapatinya adalah dipanggil dengan namanya. Contohnya faqala ta'ala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tengok nama Adam. Kami berkata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Duduk sinilah Adam dan juga zaujah kamu di syurga ni. Dalam surah Al-Baqarah. Untuk panggilan kepada Nabi Allah Isa pula, Allah panggil ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak kepada Maryam. Dalam surah Al-Maidah, ya Musa inni ana Allah. Ya Nuh bid bisalamin minna. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ya Ibrahim, ya Lut, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Maknanya semua nabi-nabi ini dipanggil dengan nama-nama mereka. Tak ada pun panggilan seumpama dipanggil terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhfa ala ahadin anna sayyida idza da'a ahada 'abidihi bi afdali ma wujida fihi min al-awsaf al-'aliyyati wal akhlaq as-saniyyah. Wa da'a al-akharin bi asma'ihim al-'alam allati la tush'iru bi wasfin min al-awsaf wa la bi khulqin min al-akhlaq. Mana benda ni tidak menjadi rahsia lagi wala yakhfa, maksudnya tidak tersembunyi lagi kepada seseorang, kepada setiap kita ni lah. Anna sayyida, orang yang mulia, ketua ni, apabila dipanggil oleh hamba-Nya bi afdil, dengan kelebihan ma wujida fihi, yang ada pada dia, minal awsafil aliyah wal akhlaq as-saniyah. Maknanya apabila hamba-Nya memanggil dengan sifat yang mulia yang ada pada tuannya, maknanya lah hamba ni sedang memuji tuan dia lah. Tak, bos panggil kita pekerja dah, bos token Cina-Cina token dan jangan dia dah. Dia token ai kau ni boleh mai gaji selalu minta duit dengan Cina, malu juga buat kita dah. Anak pernah pergi dengan Cina sekali. Dia cerita dia. Dia cari pengalaman lepas pada SPM. Dia cari kat Cina ni. Dia carikatnya buat buku, percetakan buku. Dia kata habis umur negeri Kelantan ni, kalau nak buat buku sekolah, tak kecepuh dengan Cina. Cina ni pandai. Main dia pandai. Lah dia buat malak dia. Dia makan belakang. Tak patut guru untuk negeri Kelantan. Dia punya kapak dengan dia. Dia patut guru semua. Guru. Tapi nak ayat akhlak orang Cina ni jahatnya persepsi dia terhadap Melayu. Suatu hari, orang besar dia lagi orang kanan dia. Hari tu still nak buat buku. Lepas tu bukunya cetak dah, beribu dah buku. Lepas tu still lah. Tidak. Lepas tu boleh puasa. Tak. Lepas tu dia marah ke Melayu bos nanti lah. Kebetulan ada sekali. Dia kata ketua dia, orang lain tu panggil kau Melayu tu bos je. Tak. Kalau dia tu big boss berapa kali kan. Tak. Orang Melayu tu panggil bos je dia. Budak ni lah. Dia kata otakmu ni tak pakai. Itu je kau Melayu. Itu je kena. Dia kata kalau boleh ambil otakmu aku nak tahu dia tu siapa ya. Anak jadi suruh Allah hinanya Melayu. Melayu satu hal, Islam pula dihina oleh orang kafir. Tak. Dia kata mungkin dia tak guna akal, dia kata. Cuba dengan musmayat terawih, dia kata. Ada dia. Musmayat terawih,
orang lain nak semaya 8, mu nak semaya 20. Tapi kalau aku tanya muka apa dia terawih, tak ada ayat terawih ke apa dia? Dia nak hina orang lain. Jadi anak tu Sira hina je kita orang Islam kan. Pilih ayat pemuk bukan tak sakit je lah. Di pada laki je orang lain lah. Tak acak-acak tadi tu juga tak. Dia bukan macam ngabung juga. Saja ya. Cuma nak ayat tu lah orang Cina ni. Jadi apabila hamba ni dia panggil as-sayyid, ketua dia, menunjukkan bahawa ketua dia adalah orang yang mulia. Sama ada apa yang ada kepada ketuanya daripada sifat yang mulia ataupun akhlak yang terpuji. Dan ada pun yang lain memanggil wada'a al-akhirin bi asma'ihim al-a'lam allati la tush'iru bi wasfin min al-awsaf. Kalau dia panggil dengan nama biasa, dia panggil dengan nama biasa tidak menunjukkan kepada kemuliaan sifat wala bi khuluqin min al-akhlaq ataupun kemuliaan akhlak. Kalau panggil dengan panggilan biasa. Ini adalah kebiasaan walik yang berlaku dalam masyarakat Arab khususnya. Kalau kita panggil contoh ya baba, tuan umum kita istilah lain dah. Kalau panggil ya Amu Fikri, macam nak naik saya bawa dia. Dia naik, so panggil dia istilah orang ni mulia, dia panggil baba. Dia hormat dia sebab baba ni anak dia panggil. Tapi kita ni saudara kita ni nak jadi anak dia, ya baba. Tak. Kita sambung lagi. Anna manzilata man da'ahu bi afdali asma'i wal awsaf a'izzu alaihi. Dan kedudukan bagi sesiapa yang menyeru ataupun yang memanggil dengan kemuliaan namanya ataupun sifatnya a'izzu alaihi, sebenarnya suatu penghormatan ke atasnya. Wa aqrabu ilaihi mimman da'ahu bi asma'il alam. Wa hadha al-ma'lum bil 'uruf fa inna man du'iya bi afdali asma'ihi wa akhlaqihi wa awsafi kana dhalika mubalaghatan fi ta'zim wa ihtiramihi. Adapun bagi sesiapa yang memanggil dengan kemuliaan namanya ataupun gelaran yang ada pada namanya, menunjukkan kemuliaan akhlaknya ataupun sifatnya, itu menunjukkan mubalaghah fi ta'zimnya. Suatu mubalaghah ni maknanya suatu ganjaan penghormatan dalam kita nak memuliakan dia ataupun nak menghormatinya. Atau itu jelas tak? Mana faham? Umumnya disebut Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Muhammad bagaimana nabi lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi dengan sifat yang ada pada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, ataupun ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu panggilan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-9, wa minha anna mu'jizata kullu nabiyyin tafarramat wa qadat. Sesungguhnya mukjizat setiap daripada nabi ini telah hilang ataupun telah tamat. Wa mu'jizatu sayyidil awwalin wal akhirin wa hiya al-Qur'anul Karim. Adapun mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya kekal, yakni Qur'anul Karim, baqiyatun ila yaumil qiyamah wa lam yadhhab. Quran suatu yang baqi, yang kekal sehingga ke hari din, yaumiddin, sehingga ke hari kiamat, walam yadhhab, dan ianya tidak akan pergi, tidak akan hilang ataupun tidak mampu untuk diseleweng. Sebut kecek geram. Hari-hari tak sampai mesej tu cakap dekat. Yang lepas lagi tu akan. Jangan selata sangat. Kualitas itu paling sikit. Kenapa kekal hingga ke hari kiamat? Kerana ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah jaminan ataupun cop daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu benda yang telah dikonfirmkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu Wa Taala ni nak jaga Al-Quran. Sebab itulah sehingga pada hari ini usaha yang dilakukan oleh orientalis untuk menyeleweng Quran ini tidak mampu. Allah Subhanahu Wa Taala cabar 3 kali dalam ayat Quran. Ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana. Allah Subhanahu Wa Taala mencabar orang ini supaya buat sebutir Quran. Sama besok kalau dia rasa dia ni boleh cabar, boleh menandingi Al-Quran, tapi tidak mampu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pula cabaran yang kedua. Turun pula cabaran ayat tu bi asyri suwarin.
supaya mendatangkan 10 surah. Kalau tak boleh 30 juzuk, orang ada 10 surah tak?